Movember ialah bulan kesedaran kesihatan lelaki sedunia yang disambut sepanjang bulan November setiap tahun. Diraikan seluruh dunia, ia singkatan daripada Perkataan Misai dan November. Kempen yang bertapak di Melbourne, Australia ini bertujuan meningkatkan kesedaran awam tentang kanser prostat dan kanser testikel. Lebih 30 orang lelaki menyimpan misai mereka semasa ia mula diperkenalkan pada tahun 2003. Pada mulanya, ia bertujuan meraih populariti dengan kepelbagaian gaya misai sahaja. Kini, aktiviti ini membawa mesej kesedaran mengenai penyakit yang wujud dalam kalangan lelaki masa kini. Tahun ini, kesihatan mental dan kecergasan amat ditekankan, terutamanya buat golongan dewasa. Berikutan pandemik COVID-19, ramai tertekan akibat kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Sebagai ketua keluarga, keadaan ini boleh menyebabkan emosi lelaki terganggu dan mempengaruhi kesihatan mental mereka. Menurut Institut Kanser Negara, kanser ini sering berlaku kepada individu berusia 50 tahun ke atas atau mempunyai sejarah keluarga yang mengalami penyakit ini. Tanda-tanda seseorang itu mempunyai kanser prostat ialah kerap kencing, kencing berdarah, sakit pinggang berpanjangan dan mati pucuk. Kesihatan milik semua. Berjumpa, bercakap dan dapatkan bantuan daripada pegawai dan pakar perubatan bagi menghalang ia berlarutan. Bersama mencegah kanser prostat, testikel dan kesihatan mental. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kembali kita bertemu dalam MHI 17 November. Selasa kami berikan info sebagai peringkat awalnya untuk anda memahami arah tuju perbincangan kita pada hari ini. Apapun, saya Fetri Yahya menyambut anda pagi ini dengan ilmu dan maklumat. Dan seketika tadi kita telah kongsikan terlebih dahulu berkenaan dengan informasi Movember, iaitu bulan kesedaran kesihatan lelaki. Mungkin ini antara krisis kesihatan para lelaki yang mungkin kita kurang bincangkan berbanding dengan krisis kesihatan wanita. Jadi mungkin hari ini kita boleh mendekati masalah sebenarnya kesihatan yang dialami oleh kaum lelaki yang terbanyak di Malaysia. Ya, mungkin wanita biasa dengan kanser payudara kan? Ya. Antara pembunuh utama. Dari lelaki mungkin mengambil lenting ataupun saya bertanya juga kepada yang telah pun sampai ke tahap yang keempat kanser tahap 4, katanya ada juga yang tak menunjukkan tanda-tanda awal ataupun malu ataupun bertangguh dan juga tidak cap kenal lah, maksudnya tak ada kesan, tak payah cek. Sedangkan mungkin pada peringkat awal ini, dengan zaman yang semakin canggih ini, ada peluang untuk kita buat pemeriksaan. Hanya dengan mengambil sampel darah, kita dapat mengetahui potensi ada atau tidak kanser berkenaan. Ya, zaman semakin canggih, teknologi perubatan membantu untuk melalui tahap kesihatan. Apa kita doakan kita hari ini, kalau ada yang dapat mendengar kami, berkongsilah kepada yang tersayang. Semoga rajin-rajinlah buat pemeriksaan demi kesihatan dan keselamatan bersama. Hari ini bertemankan rakan setugas lelaki, dua orang lelaki, Fetri Yahya dan juga Fazli. Yes. F. Itulah dia. Fetri, Fariha, Fazli. 3F. Alhamdulillah. Okey, apa pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, tadi kita dah pun mulakan Malaysia hari ini dengan Fetri dan juga Fariha ya, berkongsi berkaitan dengan bulan kesedaran kesihatan lelaki sedunia ataupun Movember. Dan kalau anda perhatikan ya, daripada klip yang telah pun ditunjukkan tadi, kalau kita ingin memperingati, kita ingin menunjukkan tanda sokongan disebabkan kempen kesedaran ini, ada di antara lelaki-lelaki yang memasang misai, janggut dan sebagainya. Tapi saya rasa cemburu, jealous. Saya tak tahu Fetri. Sebab apa? Sebab saya cuba untuk simpan misai tapi memang tak kena dengan wajah saya. Kenapa? Oh, ada lah. Ada misai tapi macam tak kena lah kan. Tak kena Tak kena. Dia macam dia jangan-jarang lah. Sebab, Kan? sebab wajah dia macam etnik Cina kan. Jadi kita tengok macam etnik Cina ni jarang yang bermisai. Ya. Jadi memang muka seperti itu tak kenalah. Tapi tu ada. Fetri pernah simpan kan? Itulah sebab saya ni jenis kategori yang kena cukup hari-hari sebab diuji dengan kesuburan. Oh. Banyak. Kalau tinggal seminggu memang berjambang nampak tak urus kan. Okey. Genetik. Itu tanda kadang-kadang bagi wanita ada sebahagiannya menganggap bahawa kalau macam ada jambang dan juga misai ni
maskulin lah. Oh, jadi kalau muka clean macam saya ni tak maskulin lah. Ni kan? jambu sikit lah. Tapi ya, walaupun kita ni tidak ada misai ke janggut dan sebagainya, ianya bukan menunjukkan bahawa kita ni tidak menyokong ya usaha untuk kita memberikan kesedaran kepada lelaki-lelaki. Dan kalau cerita berkenaan dengan kesihatan ni, saya percaya kalau sebelum ni lelaki-lelaki yang mungkin menjaga kesihatan, mereka mungkin jaga pemakanan, mereka mungkin pergi ke gimnasium, tapi disebabkan pandemik ini mereka menukar gaya hidup mereka untuk menjaga kesihatan, contohnya dengan berbasikal. Tetapi berbalik kepada berbasikal ini, baru-baru ini ada orang yang beranggapan bahawa berbasikal ini memang sudah pastinya memang akan mengeluarkan peluh ya, sebagai salah satu daripada cara untuk kita menjaga kesihatan. Tetapi ada pandangan daripada pakar yang mengatakan bahawa andai kata kalau kita berbasikal, ianya memungkinkan kita terkena kanser prostat. Kan, itu yang kita perlu tahu juga. Kita perlu cakap tentang perkara ini. Kita perlu tanya kepada pakar adakah benar dakwaan tersebut. Dan kalau dari segi pemahaman saya rasa mungkinlah. Sebab apa? Sebab kita berbasikal dalam tempoh yang mungkin agak lama dan juga panjang. Kita duduk di saddle ataupun tempat duduk tu mungkin terlalu lama dan ianya mungkin menyukarkan peredaran darah di kawasan tersebut, mungkinlah menyebabkan berlaku kanser prostat. Tapi apapun, kita perlu bincangkan tentang perkara ini. Kita sebagai orang awam tidak boleh sewenang-wenangnya mengetengahkan apa sahaja pandangan. Kita harus bertanya kepada doktor sebentar lagi. Itu pengisiannya akan kami kongsikan kepada anda semua pada hari ini. Menarik akan kami kongsikan sepanjang kami bersiaran di Malaysia hari ini. Dari segi gaya hidup ataupun genetik juga menyumbang. Kita akan bincangkan secara mendalam dengan menepis semua mitos sepanjang kita majukan dengan fakta. Baik, kita nak bawakan sedikit perkembangan berkenaan dengan cuaca. Sekarang ni kita maklum monsun timur laut kan. Jadi difahamkan akan berlakunya ribut petir dan juga hujan lebat di dua buah negeri iaitu Kelantan dan juga Sarawak. Kalau diperlihatkan di sini katanya kalau Kelantan, Jeli, Tanah Merah, Machang dan Kuala Krai, Sarawak, Kuching ini sehingga 10 pagi dan seterusnya di Sarawak pula Serian, Semarahan, Seri Aman, Serikay, Sibu, Mukah, Kapit, manakala di Sabah juga akan berlakunya di Sandakan, Telupit, Kinabatangan, Beluran, Sandakan dan Dukudat. Ini antara kawasan-kawasan yang dikabarkan akan berlakunya. Amaran telah dikeluarkan untuk keadaan ribut petir dan hujan yang sangat lebat. Jadi hati-hati kepada mereka yang berada di kawasan yang telah dilaporkan ini. Kan? Jaga diri, jaga keselamatan juga kalau cuaca yang tak baik ni, macam-macam boleh berlaku. Baik, kita jengah pula paparan akhbar. Mulakan dengan paparan di utusan nak berkongsi berita duka. Ahli Parlimen Greek Datuk Hasbullah Usman, 63 tahun, meninggal dunia pada pukul 7 petang semalam di Raut Pahang, dipercayai akibat serangan jantung. Dan perkara itu telah pun disahkan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pekan Hulu, Datuk Aslan Ibrahim. Dan menurutnya, berdasarkan maklumat daripada isteri Hasbullah, Ahli Parlimen Greek itu mengadu sakit perut dan dibawa ke sebuah klinik untuk pemeriksaan. Dan beliau berkata isterinya masuk ke dalam klinik dan membuat pendaftaran untuk rawatan dan kembali semula ke kereta. Dan dimaklumkan sebaik saja isterinya sampai di kereta, didapati Hasbullah dalam keadaan tidak sedarkan diri. Dan difahamkan anak kecil yang di pangkunya jatuh ke bahagian kaki. Petugas kesihatan segera memberikan rawatan kecemasan, namun beliau gagal diselamatkan. Baik. Kami ucapkan salam takziah buat keluarga, Allahyarham, dan diharapkan semuanya akan dipermudahkan urusan. Apatah lagi kita sekarang berada dalam COVID-19 ini. Baik, seterusnya kita kongsikan di Dada Akhbar. Kita mulakan di Harian Metro terlebih dahulu. Ini berkenaan dengan ada 6 individu ni. Dalam 6 individu ni ada 5 orang adik-beradik. Mereka ini mengedar dadah metapetamin. Beratnya 37.2 kilogram. Bayangkan lebih daripada 37 kilogram dengan jangkaan dia punya jumlahnya 1.6 juta ringgit. Sebelum ini, polis telah menumpaskan sedikit pemprosesan dadah di sanalah di Syaki Syabu di kawasan ladang sawit di Cendering, Perak. Dan daripada operasi ini jadi 6 individu termasuk 5 adik-adik dan salah seorang daripadanya adalah warga Myanmar. Jadi mereka akan dibicarakan di mahkamah berkenaan dengan kesalahan ini. Dan tangkapan telah dibuat pada 4 November yang lalu. 5 adik-beradik ini umur dia antara 17 tahun hingga 23 tahun yang terbabit. Baik, itu di Harian Metro. Seterusnya kita akan kongsikan. Kita nak tinjau paparan di NST terlebih dahulu, saya kira. Ini tentang the kongsi bill to infect
Experts warn that the spate of construction sector COVID-19 clusters is bound to grow if cramped quarters remain the order of the day. Employers want to comply with the law on foreign workers' accommodation, but say they are in financial straitjacket. Dengan keadaan kewangan yang kritikal, mungkin bisnes yang tak begitu menjadi, ditambah dengan ada faktor kos untuk menguruskan pendapatan. Anda lihat di situ, ini gambarannya rapat-rapat sesak. Jadi macam mana foreign workers kongsi link to research, relocate them to hostel and ensure SOP compliance to curb infections, say health experts. Dan juga banyak cadangan dibuat supaya ada ujian tu bila 3 hari dah boleh masuk ke site yang dimasukkan. Tapi cabarannya dari segi kos lah. Pengurusan, mungkin faktor ruang yang lebih besar diperlukan. Sedangkan jumlahnya begitu ramai kan. Tinggal bersekali. Mungkin satu rumah tu sampai 15 orang. Jadi adakah wujud penjarakan? Bila seorang kena, maka yang lain pun akan terjangkiti. Ini yang boleh membabitkan terwujudnya kluster tapak bina. Apabila kita tahu pekerja-pekerja ini ditempatkan dengan satu jumlah yang sangat besar, maka kluster itu jumlahnya juga akan besar. Baik, itu perkongsian di New Straits Times, dan seterusnya kita nak bersama dengan Fazli, perkongsian selanjutnya. Okey, perkongsian yang dimuatkan di hadapan muka depan berita harian pada hari ini, sudah pastinya anda telah pun sedia maklum, semalam ya kita telah pun mengetahui bahawa KWSP telah pun membenarkan pengambilan pendahuluan sehingga RM60,000 ya. Perinciannya di sini, KWSP memperluaskan skop iSinar dengan membenarkan ahli yang hilang pekerjaan diberi cuti tanpa gaji dan tiada sumber pendapatan akibat pandemik COVID-19 ini mengambil pendahuluan sehingga 10% ya daripada simpanan akaun 1, dan ahli mempunyai baki bawah RM90,000 boleh mengambil pendahuluan sehingga RM9,000, sementara yang ada baki lebih RM90,000 tertaluk kepada had maksimum RM60,000, dan wang akan dikreditkan secara berkala selama 6 bulan dengan pendahuluan pertama adalah sehingga RM4,000 hingga RM10,000. Permohonan dibuka bermula pada bulan hadapan. Ini dia, kalau anda perhatikan di skrin anda ini dia infografik yang telah pun ditunjukkan kepada anda semua. Akaun satu yang mana anda yang mempunyai baki akaun RM90,000 dan ke bawah dan juga melebihi RM90,000 ke atas ya, 10% pengeluaran diberikan kepada anda semua. Contoh kata dekat sini, lebih senang untuk kita fahamkan. Kalau anda mempunyai baki akaun yang melebihi RM90,000, kalau anda mempunyai RM90,000 ya, anda akan diberikan amount pendahuluan 90% daripada 10% adalah RM9,000. Contohnya RM100,000 anda akan diberikan pendahuluan RM10,000 ya. Kalau sebelum ini mungkin kita diberikan pengecualian air lestari RM500 diberikan selama dalam tempoh sehingga 12 bulan ya, iaitu RM6,000, dan ada yang mengatakan bahawa sebelum ini pun kerajaan memberikan pemahaman ataupun memberikan kita banyaklah kemudahan-kemudahan untuk KWSP ini. Tetapi semalam KWSP telah pun mengeluarkan kenyataan di mana anda yang berbaki RM90,000 ke bawah dan juga RM90,000 ke atas boleh mengeluarkan akaun satu anda 10% daripada jumlah itu. Bagi memahami tentang perkara tersebut, di talian video sekarang ini kita bersama dengan Profesor Madya, Dr. Abdul Rahim Abdul Samad, Profesor Madya, Sekolah Perniagaan dan Ekonomi SPE UPM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, ya Fazli. Ya, kalau sebelum ini kerajaan memperkenalkan air lestari kepada ahli-ahli KWSP, dan semalam KWSP telah pun mengeluarkan kenyataan bagi memperkenalkan iSinar pula. Bagi pandangan Doktor berkenaan dengan perkara ini. Okey, ia merupakan satu langkah yang menjamin kesejahteraan ahli pencarum KWSP. Ianya membantu meringankan beban mereka yang terkesan dari pandemik COVID-19. Yakni mereka yang kehilangan pekerjaan, diberi cuti tanpa gaji atau tiada sumber pendapatan. So, saya lihat keputusan ini benar-benar memberi manfaat kepada mereka yang sangat memerlukan ketika ini tanpa menggadaikan simpanan masa depan mereka. Ianya dibuat berdasarkan satu perincian secara teliti bagi meimbangi keperluan pencarum dalam menangani cabaran semasa dan pada masa yang sama memastikan simpanan persaraan untuk kesejahteraan masa hadapan mereka tidak terjejas. Ia diberikan kepada mereka yang benar-benar memerlukan sahaja
dan lebih bersasar supaya ia mencapai matlamat dan bukannya memberi ruang kepada mereka yang tidak memerlukan untuk mengambil kesempatan menggunakan kemudahan tersebut bagi keperluan yang tidak penting seperti demi keselesaan gaya hidup mereka. Jadi pihak KWSP perlu pastikan mereka yang benar-benar layak yang dapat perolehi kemudahan ini. Seperti yang kita tahu, ianya boleh dimohon bermula bulan Disember, iaitu bulan hadapan. Secara atas talian dan kita boleh lihatlah pada keesokan harinya akan diumumkan syarat pengeluaran akaun satu tersebut. Tapi apa yang menarik di sini adalah perinciannya amat bernas, ya, seperti yang dikongsikan oleh Saudara Fazli tadi, yang mana term pendahuluan tu memang sangat tepat. Yang mana apabila kita tahu proses ini adalah dinamakan sebagai pendahuluan, jadi sudah semestinya kita perlu menggantikan balik amount tersebut. So, seperti yang dikongsikan tadi, simpanan sekiranya ada simpanan 90,000 ke bawah, jadi dia punya maksimumnya adalah 9,000. Dan juga sekiranya simpanan akaun satu lebih 90,000, ianya boleh mencecah ke angka yang maksimum iaitu 60,000 secara keseluruhannya. Jadi ia adalah satu pendekatan yang amat baik. Sudah semestinya ramai pencarum KWSP di luar sana boleh tersenyum dengan tersenyum lebar, ya. Tetapi perlu diingat perkara ini perlu digantikan amount yang telah didahulukan, seperti yang telah dikongsikan dalam dokumen tersebut. Pencarum yang mana di akhirnya pencarum yang baru akan dikreditkan 100% ke dalam akaun satu sehinggalah amount pendahuluan yang diterima telah digantikan semula. Jadi ini satu pendekatan yang amat baik. Dan setelah benda itu selesai, digantikan semula, manakala dan selebihnya pecahan itu akan dilaksanakan seperti biasa, iaitu 70% bagi akaun satu dan 30% bagi akaun dua. Cuma saya ingin kongsikan sini, perlu diperluaskan lagi jumlah pencarum yang layak. So, bukan sahaja mereka yang kehilangan pekerjaan, diberi cuti tanpa gaji atau tiada sumber pendapatan, tetapi mereka yang pendapatannya merosot, mereka yang dipotong gaji mereka dan mereka yang pada skop pendapatan isi rumah yang tertentu. So mereka ini perlu juga diberi penelitian, ya. Dan satu lagi cadangan saya di sini, saya ingin mengambil kesempatan di sini, yang mana KWSP, saya rasa pihak KWSP sudah sampai masanya untuk memberi sumbangan yang jelas kepada pencarum KWSP. Kalau sekadar pakej yang diumumkan ini, ianya hanya memberikan duit simpanan kepada pencarum, memudahkan lagi lah pencarum untuk menggunakan duit simpanan mereka sendiri. Saya mencadangkan kepada KWSP, so dalam proses untuk pencarum mengganti kembali amount yang telah dikeluarkan, so KWSP mungkin boleh memberikan kadar dividen yang lebih, mungkin 2 atau 3% lebih. Contohnya katalah pada tahun ini ataupun pada tahun hadapan, misalnya KWSP mengumumkan dividen sebanyak 6% contohnya diberi kepada pencarum, tetapi mereka yang berada dalam kelompok ini yang diberikan kelebihan untuk pengeluaran akaun satu ini, mereka kumpulan ini mereka perlu diberi dividen yang lebih. Contohnya sehingga ke 8%. Jadi barulah nampak kesungguhan pihak KWSP dalam membantu golongan pencarum ini, bukan hanya memudahkan mereka menggunakan duit mereka sendiri, tetapi KWSP sendiri memberi sumbangan yang lebih dari segi dividen itu berbanding dengan pencarum yang lain. So saya berharap pandangan saya ini didengar oleh Menteri Keuangan dan mereka di luar sana. Kalau betul benda ni baik, tu perlu diteruskan, dicakap berulang-ulang kali supaya KWSP benar-benar dapat membantu memberi dividen yang lebih kepada pencarum yang dalam
golongan yang saya katakan tersebut. Ya, itu yang kita harapkan ya. Tetapi apa yang mungkin memberitahu apa yang mungkin kita rasa seperti macam tidak enak untuk kita dengar apabila diberitakan untuk dibayar balik itu. Andai kata kalau kita ni masih dalam fasa pekerjaan ya, mungkin kita boleh bayar balik tentang amaun pendahuluan tersebut. Tetapi mungkin golongan bersasar ini yang hilang semua pendapatannya, yang tidak bekerja, bagaimanakah mungkin mereka ingin membayar balik amaun pendahuluan tersebut? Dan cadangan yang diberikan doktor tadi pun saya setuju juga ya, diberikan pengurangan faedah-faedah tersebut. Apa yang menjadi kerisauan ataupun kekeliruan sekarang ini di antara penerima Air Lestari sekarang ini, adakah sebenarnya penerima Air Lestari ini mereka harus habiskan dulu penerimaan Air Lestari ini barulah untuk memohon semula dalam Air Sinar ini, atau bagaimana pandangan doktor tentang perkara ini? Pada pandangan saya, perkara ini boleh dilaksanakan secara serentak ya. Misalnya apa yang telah diumumkan pada bulan hadapan kita boleh mohon, dan seawal tahun hadapan mereka boleh memperolehi melalui pakej Aisina ini. Tetapi seandainya ada golongan pencarum KWSP yang masih lagi dalam proses pengeluaran akaun 2 dengan menggunakan pakej Air Lestari, perkara ini boleh dilaksanakan secara serentak dan saya tidak nampak ianya memberi satu masalah yang besar kepada KWSP, dan saya percaya dengan kebijaksanaan KWSP ianya boleh dilaksanakan dengan lancar dan jayanya. Okey, di kesempatan ini doktor sebagai pemikir ekonomi ya, kita tahu bahawa KWSP sekarang ini pun dalam masa sama juga memikirkan untuk membangkit ekonomi negara, dalam masa sama juga mencari titik keseimbangan untuk menjaga kebajikan pecarum-pecarumnya. Pandangan doktor sendiri berkenaan dengan pemberian Air Sinar ini bagi mereka yang mungkin telah pun mendapat faedah-faedah ini, apa yang mungkin mereka boleh gunakan tentang duit tersebut? Sebab apa, kita tahu bahawa ramai di antara kita mungkin terjejas, dan mungkin ada di antara mereka yang terjejas ini menggunakan wang pendahuluan ini untuk berniaga dan sebagainya. Tetapi takut-takut nanti ya, apa yang mereka lakukan ini adalah sia-sia sahaja. Pandangan doktor secara ringkas. Ya, saya rasa pencarum di luar sana sudah bijaksana dengan kemelut kehidupan, dengan cabaran kehidupan kesan daripada pandemik COVID-19. So, saya berharap pencarum KWSP yang dapat memperolehi pakej Air Sinar ini, so dari segi perspektif isi rumahnya, mereka perlu menggunakan duit tersebut seperti mendapatkan bekalan asas seperti makanan, perbelanjaan isteri dan anak-anak keluarga basically. So, perkara itu yang diberi keutamaan, membayar bil-bil termasuk kos perubatan. So, hal ini akan mengurangkan tekanan mereka, tekanan psikologi kepada mereka yang terjejas, yang teruk terjejas akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Dan secara ekonomi, secara keseluruhannya ekonomi, ianya juga memberi satu kerancakan dalam ekonomi Malaysia ini. Bila rakyat memperolehi kecairan duit, dan kita boleh lihat terbukti daripada keadaan PKP, dan kita bergerak kepada PKPB, kita boleh lihat kadar perbelanjaan rakyat di Malaysia ini adalah lebih baik berbanding semasa PKP. Dan dengan adanya juga dari segi pembelian barangan dan perkhidmatan secara online, so ia akan merancakkan lagi aktiviti ekonomi di Malaysia ini. Cuma yang saya risaukan apabila keadaan COVID-19 ini tidak dapat dibendung, penularannya tidak dapat dibendung, ianya mungkin boleh berlaku, term yang saya gunakan ini adalah liquidity trap ya. Yang mana keadaan ekonomi kita tidak menentu, walaupun kita nampak ada penambahbaikan, tapi keadaannya masih tidak menentu akibat daripada penularan COVID-19 yang nampaknya masih mengguncing. Jadi saya khawatir kecairan wang tunai yang diperolehi, kita lebih suka memegang wang tunai tersebut daripada berbelanja atau melabur. Kerana keadaan-keadaan tidak menentu ni, rakyat lebih berhati-hati dan mungkin menyimpan untuk sebarang kecemasan yang boleh berlaku kesan dari COVID-19. Jadi sekiranya ini berlaku, hasrat untuk menggerakkan ekonomi mungkin akan terjejas, dan ini perlu diambil kira dengan teliti oleh Menteri Kewangan dan juga kerajaan secara umumnya. Ya, baik. Okey, baik. Terima kasih doktor di atas segala penerangan tentang isu berkaitan dengan Air Sinar daripada KWSP. Terima kasih doktor.
Ya, sama-sama, Fazli. Okey, baik, itu dia. Kita telah pun bersama dengan Profesor Madya Dr. Abdul Rahim Abdul Samad dari Sekolah Perniagaan dan Ekonomi SPE UPM. Jadi kepada anda semua yang golongan bersasar tersebut hampir 2 juta ya. Kepada anda semua yang hilang pekerjaan, diberi cuti tanpa gaji dan juga anda yang hilang sumber pendapatan, anda dinasihatkan untuk anda memohon untuk iSinar ini bermula pada bulan hadapan dan insya-Allah pengeluaran pertama pendahuluannya akan dimasukkan ke dalam akaun anda bermula bulan 1 nanti. Jadi kalau dah masuk ke dalam akaun anda itu, gunakanlah duit anda sebaik mungkin dan janganlah kita berbelanja dengan boros ya. Kita ingat bahawa duit itu lama-kelamaan akan cair juga ya. Seperti mana doktor katakan tadi, dari segi ekonomi juga ya. Anda kata kalau kita tak mengurus kewangan kita ini dengan begitu baik sekali, ekonomi kita akan jatuh juga. Baik, kita terus saja bersama dengan Fetri dan juga Fariah kembali. Baik. Ya. Kami ingin kongsikan berkenaan dengan apa yang telah dilaporkan 12 tengah hari semalam berkenaan dengan kes baharu COVID-19 yang dilaporkan di Malaysia. Masih mencatatkan 4 angka 1,103 kes. Dan kita bimbang berlakunya kebolehjangkitan. Tadi saya kongsikan di NSC ini berkaitan dengan di kluster tertentu yang melibatkan pekerja-pekerja asing di kawasan yang terhad. Okey, ini kita bacakan laporan sekat semalam dengan kesembuhan 821 kes. Dan ini menjadikan kesemuanya 35,000 kes yang sembuh, tetapi yang dibimbangkan adalah 4 digit yang menyeimbangkan dan Sabah menurun daripada kes sebelum ini, tetapi peningkatan di Kuala Lumpur. Ini disebabkan oleh kluster tapak bina dan Malela di Kuala Lumpur. Kalau dilihatkan jumlah di Kuala Lumpur saja 392, tetapi membabitkan kluster tapak bina ini ialah 385 kes. Semalam mengejutkan juga apabila memperlihatkan Kuala Lumpur lebih tinggi daripada Sabah. Sabah memperlihatkan penurunan kes 288, manakala Selangor 150 kes. Dan semalam juga telah mencatatkan 4 kes kematian, semuanya di Sabah dan hanya 1 kluster baru, iaitu saya tak silap saya di mana, di Matambai. Kluster Matambai. Di Sabah juga. Dan ini menjadikan juga kita dapat tambah sikit info tentang jumlah kematian. 313 kes setakat ini. Dan itulah dia. Ini kita bimbangkan sebab kita nak menuju ke tahun 2021 ni dengan juga mengharapkan secepat mungkin kehadiran vaksin untuk menyembuhkan Malaysia dan dunia. Sebab ramai yang tertekan, kita faham. Pendidikan, semua sektor lah ekonomi yang agak kritikal. Maksud saya dari segi setengah industri itu memang terkesan teruk, penerbangan, pelancongan yang mahukan kembali ada vitamin baru dalam kehidupan. Tetapi inilah ujian kita. Okey, dan untuk maklumat anda, di dunia saja ketika kami bersiaran ini ada 55.3 juta kes. Ya, dengan jumlah kematian 1.3 juta. Kita masih ingat pada awal tahun kan, jumlahnya mungkin terhad berapa saja. Tempoh 10 bulan ini telah menjadikan jumlahnya mati ialah 1.3 juta orang. Ya. Kita selalu bercakap berkenaan dengan bagaimana kita perlu memberi semangat kepada Barisan Harapan. Tetapi sebenarnya dalam diam rupa-rupanya kita sendiri yang rasa macam mungkin muak, mungkin putus asa, walaupun kita lihat setiap hari ada saja PKPB dan ada juga kawasan sekarang ini melalui PKPD kan. Jadi teruskan berjuang, kita juga sebenarnya sedang berjuang, bukan saja Barisan Hadapan, tetapi jangan putus asa. Kita tahu kadang-kadang macam alah lama sangat ni cakap je lebih buat PKPB tapi ada je sebagainya kan. Kita sebenarnya yang perlu memberi keyakinan kepada diri sendiri. Kita yang seharusnya melindungi komuniti kita sekarang ini kan. Nak tunggu vaksin lama lagi. Betul. Jadi saya kongsi ialah saya ada terbaca ini satu berita yang saya rasa ramai perlu ambil tahu. Ianya berkenaan dengan seseorang ahli keluarga itu yang mempunyai ayah bekerja sebagai frontliners. Dia bagi komen di atas seseorang punya status ini yang mana seseorang itu berbangga apabila dapat merentas negeri. Ya, disebabkan saya tak tahulah sebab apa, tapi berbangga disebabkan boleh merentas negeri. Dan di bawahnya status berkenaan ditulis oleh anaknya mengatakan bahawa cuba anda bayangkan ayah anda sebagai salah seorang frontliners yang berhadapan dengan situasi ini. Anda kata kalau kita gembira untuk merentas negeri, untuk kita menyebarluaskan virus ini, bagaimana dengan Barisan Hadapan yang mana mereka bertugas lumus untuk menyelamatkan nyawa, menyelamatkan keselamatan dan sebagainya. Kita perlu faham ya tentang perkara ini. Anda berikanlah peluang ini untuk anda berada di dalam situasi anak berkenaan. Bayangkan ahli keluarga kita yang berada di Barisan Hadapan yang tidak pulang
dah lama, berbulan-bulan lamanya tidak pulang bersama-sama dengan keluarga. Bayangkan tentang perkara itu. Anda kata kalau kita ingin melakukan sesuatu yang tidak penting untuk waktu sekarang ini. Kita kalau macam dah cadang berbulan-bulan pun tapi masih ada yang berjuang dengan teori konspirasi ya. Alah ni tipu je ni, demam biasa je ni. Jadi memang sikit hatilah kita dengar kan, sebab ada juga yang kata tak payahlah jaga jarak, kita terus dapatkan staff, saya buat apa, kita ikut kita je. Abang juga yang follow, yang ikuti individu tertentu yang memperjuangkan fikrah ataupun ideologi yang sosong ini, yang menyusahkan semua pihak lah. Sebab nanti akhirnya ramai yang terlantar di hospital. Baik, selepas ini kita akan berehat terlebih dahulu. Nanti kita akan kembali bersama dengan Fetri. Ini membincangkan berkenaan dengan isu kesan pembatalan suku akhir Piala Malaysia. Semuanya selepas ini di MHI. Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini. Terdapat 4 watak dalam situasi ini, iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Mengenai pembatalan Piala Malaysia, saya rasa amat kecewa jugalah sebenarnya. Dalam kita tahu bahawa Piala Malaysia telah dipendekkan daripada grouping terus kepada kalah mati. Dalam pada masa yang sama kita tahu kes COVID semakin hari semakin meningkat. So kita terpaksa akui dan ikut perintah kerajaan. Kita harus berlapang dada dengan arahan daripada MKN dan kerajaan Malaysia. Keselamatan pemain-pemain itu lebih diutamakan. Jadi kita lupakan untuk Piala Malaysia pada tahun ini. Kita tunggu season tahun depan supaya masalah COVID ni akan dapat diatasi dengan baik dan perjalanan bola sepak pada tahun hadapan akan berjalan dengan lancar. Pada permulaannya diberitahu perlawanan untuk Piala Malaysia dikurangkan. Akan tetapi berita yang terkini adalah berita yang paling mengejutkan buat kami adalah pembatalan Piala Malaysia. Jadi di bahagian kru penyiaran dengan serta-mertanya kami tahu kami telah kehilangan kerja. Disebabkan berita ini juga kami terpaksa untuk mencari kerja lain untuk meneruskan kehidupan. Tahun ni kita game pun tak banyak dan hanya ada Liga Super dan Piala Malaysia, tapi Piala Malaysia pun dibatalkan. Rasanya as a player memang sangat mengecewakan lah. Tapi walau bagaimanapun kita kena ikut arahan daripada pihak kerajaan untuk kebaikan semua pihak lah, untuk kesihatan semua pihak juga. Saya sangat sedih dan kecewa sebab tak dapat menyaksikan bola sepak Malaysia pada tahun ni. Kerana sangat rugi tak dapat tengok. Tim pun sedap-sedap, banyak tim sedap, tengah baik. Lepas tu nak tengok juga JDT boleh menang ke tak kan.
Itulah saya nak cakap, saya sangat kecewa. Walaupun kami sebagai pemain telah mengikut segala SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan, namun kami terpaksa akur dengan keputusan kerajaan kerana mereka lebih tahu bagaimana cara untuk menjaga keselamatan rakyat. Justru itu, saya sebagai pemain berharap pihak kerajaan mampu melakukan sesuatu agar perjalanan Liga Malaysia dan Piala Malaysia pada tahun hadapan berjalan lancar seperti biasa. Sangat tidak adil lah bagi saya sebab saya adalah seorang atlet. Kenapa hiburan yang lain boleh tapi bukan bola sepak? Memang tak patut pun. Tapi disebabkan sekarang ni wabak COVID-19, mungkin keputusan kerajaan tu berbaloi terhadap tim-tim lain lah. MKN telah mengeluarkan arahan untuk membatalkan Piala Malaysia, jadi kami semua terpaksa ikut. Semoga tahun depan ada sinar baru untuk pemain-pemain dan semua pasukan. Itu dia, kita gabungkan tadi suara pemain, peminat, penalisis dan semuanya. Bagaimana implikasi ataupun kesan pembatalan Piala Malaysia ini? Sebab kita biasanya dah masuk November, Disember, sampai tahun memang rancak dengan perlawanan itu dan ini. Penyokong negeri membuat persiapan untuk menuju ke muncaknya Piala Malaysia. Tapi hari ini pembatalan satu perkara yang amat mengecewakan. Tadi ada juga yang membandingkan dengan acara hiburan, ada juga yang kesal sebab ia memberikan kesan peminat-peminat yang nantikan di luar negara masih ada tapi tidak di Malaysia. Dan untuk itu kita akan mendapatkan pendapat daripada pensyarah kanan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM Shah Alam, Cik Muhammad Sadiq Mustafa untuk berkongsi fikrah beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, tadi kita dapat mendengar luahan lecturer daripada ramai peminat semuanya sekali. Macam mana? Sebelum ni ada juga yang sarankan supaya ditangguh harinya bila disebut tentang pembatalan, ramai yang kecewa. Jadi apa komen? Silakan. Dekat sini kita lihat ada dua keresahan hati. Satu tentang COVID-19, satu lagi tentang aktiviti sukan di peringkat kompetitif. Yang menjadi cabaran kepada kita adalah mana satu kita nak pilih. Tetapi selepas kerajaan membuka ruang untuk aktiviti ekonomi dan aktiviti riadah, aktiviti sukan, dia telah membuka ruang kesuraman dan kesunyian negara dalam aktiviti sukan dan aktiviti seni yang lain dan aktiviti ekonomi. Tetapi kembalinya gelombang ketiga ini, saya rasa rakyat dan masyarakat dalam Malaysia keluh kesah dengan tidak ada ruang untuk mereka meluahkan diri mereka dengan terkongkong, terperak, terkurung, kerana kadang ini menyebabkan mereka rasa tersepit dalam aspek tersebut. Jadi aktiviti sukan itu adalah satu perkara, walaupun mereka tak dapat kesedia kalau kita nak menonton bola sepak atau rugby atau sukan olahraga dan sebagainya, tetapi dengan adanya platform dekat media itu sudah boleh mengubat sedikit sebanyak kerinduan mereka dan ketagihan mereka dalam melihat aktiviti sukan itu berlangsung. Itu pada pandangan saya dari aspek penonton, tetapi dari segi aspek pemain ni dia akan menjadi karat lah sebenarnya. Ya. Sebab tak ada pertandingan, buat apa nak training semua secara agresif kan. Baik, bagaimana pula dari segi ekosistem yang lain pula yang melibatkan pekerja-pekerja dalam sektor berkenaan, fisioterapi, kemudian pembantu kejurulatihan, sebab kosong nak tunggu yang musim baru lama lagi. Jadi bagaimana komen? Saya sebenarnya kita tak boleh skopkan kepada aspek bantuan sains sukan dan aspek-aspek pengurusan sukan dalam bola sepak, tetapi juga orang yang ada kat media juga terkesan banyak bila surat khabar makin hari makin nipis ruang dalam sukan. Kalau ada satu dua muka surat, sekarang adalah menjadi satu muka surat dalam liputan sukan tempatan. Ini amat terkesan. Apa yang kita lihat adalah domino reverse effect ini bukan hanya terkesan kepada pemain-pemain industri dalam sukan, tetapi juga ia melibatkan aspek di pusat pengajian tinggi permohonan pelajar untuk masuk ke pengajian sains sukan, pendidikan. Ada terjejas sikit dari segi aspek intake pengambilan pelajar itu, kerana
bila ada zaman COVID ni, dia membantutkan perkembangan kerjaya, dia membantutkan perkembangan industri dan dia memberi kesan kepada aspek-aspek luar jangkaan kita. Jadi kalau melihat kepada kejayaan di peringkat antarabangsa mereka menguruskan pertandingan ataupun persaingan dengan walaupun mereka kes yang lebih tinggi, kenapa kita tidak mengikut SOP sedangkan ada diberikan cadangan ya. Saya juga membaca tulisan tuan di Petro contohnya ke negeri-negeri yang memang zon hijau ataupun sebab bakinya hanya 8 pasukan saja lagi. Jadi macam mana dengan situasi begini? Setiap keputusan yang kita buat mesti ada pro and cons dan kita ada risiko. Dari segi aspek membuat keputusan itu sepatutnya pihak-pihak yang bertanggungjawab dapat menilai secara objektif penilaian risiko tersebut dan mendengar pihak-pihak yang berada di dalam industri bagaimana mereka boleh mengikut atau cara atau peraturan yang digariskan oleh Majlis Keselamatan Negara atau KKM. Tetapi saya rasa orang-orang sukan ini telah dibangunkan dan dibinakan dan ditanamkan dengan peraturan dan undang-undang dalam sukan sebelum COVID lagi. So saya rasa SOP yang perlu diikuti mereka akan akur dan akan ikuti. Kekhawatiran itu tetap ada dalam aspek berhadapan dengan COVID ini dan kita tidak ada satu titik nota yang pasti bila COVID ini akan berakhir. So ini akan saya cakap tadi kita melihat tentang kecairan dan kepercayaan oleh pihak penaja, oleh pemain-pemain industri untuk mengembalikan semula industri sukan itu terutama dalam bola sepak yang kebanyakannya adalah penyokong kuat adalah mereka di bawah M40 dan B40 ya, itu yang jelas sekali daripada kajian-kajian kami. So melihatkan keadaan ini saya rasa pihak-pihak yang bertanggungjawab perlu mendengar kedua-dua pihak dan memberi penilaian secara objektif dan saya rasa orang sukan adalah orang yang penuh dengan disiplin, orang yang ikut peraturan. Kalau main bola sepak tak ikut dengan dapat kad amaran lisan, kad kuning dan akhirnya kad merah. So dalam skop ini saya rasa orang sukan sedia bekerjasama dengan MKN dan KKM. Saya rasa untuk meneruskan kelangsungan kerjaya mereka dan tidak ada manusia ingin mencurah pasir dalam periuk nasib mereka. Itu saya boleh kata. Itulah dia tadi tuan sebutkan tentang sinar kerjaya, pembangunan kerjaya atlet yang sedang nak bersinar, pasukan baru yang sedang nak mencipta nama dan dapat momentum tiba-tiba bila pembatalan ini adalah satu perkara yang nak menceritakan. Jadi untuk akhirnya apa harapan untuk tahun harapan supaya kalau ini pun memang dimutamatkan, memang tak ada lagi jalan keluar, kita berharapkan ada sinar baru untuk tahun harapan supaya Liga Malaysia terus bersinar dan juga lebih ramai bakat dapat dilahirkan daripada kancah bola sepak ini. Saya rasa kita bersikap terbuka dalam aspek menormalkan norma baru ini. Itu penting kerana menormalkan norma baru ini kerana ia adalah sebahagian daripada hidup kita dan macam mana kita perlu urus takbir diri kita dengan norma baru. Kerana COVID itu tidak akan hilang dan walaupun ada vaksin, dia tetap ada tetapi macam mana kita perlu meneruskan dan menyesuaikan diri dengan norma baru dan tidak membantutkan aktiviti ekonomi dan aktiviti sukan. Kerana kalau kita bantutkan aktiviti sukan, sama juga kita bantutkan dengan aktiviti ekonomi, dia akan mengurangkan kecairan dan kewangan dalam kitaran ekonomi. Sesama juga dengan aktiviti sukan, kalau kita bantutkan aktiviti sukan, kita akan menjadikan yang seperti rakyat kita seperti ayam dalam reban lah. Dia gemuk tapi banyak lemak. Pipi akan tembam dan sebagainya, dia akan lembab dan sebagainya. Pergerakan dia akan mempengaruhi aspek fisiologi dan psikomotor. So kita lihat kat sini stres akan berlaku. Kalau atlet dia akan berlaku stres dan burn out sebab berlatih tetapi tidak ada pertandingan sebab segi aspek hormon dalam atlet itu dia begitu tinggi ya. So dia punya kegairahan untuk menunjukkan prestasi mereka tetapi dia ada. So sebab itu dekat dengan negara-negara barat mereka membuatkan satu pertandingan tertutup yang very mengikut SOP yang ketat tapi wujudkan pertandingan-pertandingan yang membenarkan atlet itu menunjukkan bakat mereka dan prestasi mereka.
So kita lihat ini adalah konteks saya rasa dalam match fitness ini penting dalam aspek-aspek persediaan untuk atletik berprestasi tinggi dan mereka perlu diberi ruang sedikit untuk melepaskan gian atau kegairahan mereka itu. Baik, terima kasih untuk juga kepada Cik Muhammad Sadiq Mustafa, pensyarah kanan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM Shah Alam, berkongsi fikrah dan harapan. Moga-moga ini dapat didegari semua pihak yang berkaitan dan dapat kita kembali menyumbangkan sesuatu untuk Badan Sukan Negara. Terima kasih banyak. Sama-sama. Okey, itu tadi perbincangan tentang sukan, ramai yang kecewa, tapi itulah kita harus akui kepada keputusan yang dimutabarkan oleh MKN dan kita harapkan lepas ni ada ruang untuk atlet kembali membina kejayaan gemilang mereka. Dan nanti kita akan berbincang secara mendalam tentang kesan kanser prostat di MHI kembali selepas ini. Sukan berbasikal kini semakin mendapat sambutan dalam kalangan masyarakat. Selain dikatakan sebagai senaman yang terbaik bagi mengeluarkan peluh dan toksin dalam badan, aktiviti berbasikal juga dapat mengurangkan tekanan dan memperbaiki mood seseorang. Walau bagaimanapun, aktiviti ini dikaitkan dengan kesan bahaya terhadap kesihatan sekiranya tidak dipraktikkan dengan betul. Antaranya adalah risiko kepada kanser prostat. Kami turut mendapatkan pandangan dari golongan yang gemarkan aktiviti berbasikal berkenaan perkara ini. Saya pernah terbaca satu artikel yang mengatakan aktiviti berbasikal boleh menyebabkan kanser prostat. Tetapi ia kalau kita berbasikal dalam keadaan terlalu lama. Sebagai contoh macam kita menunggang berbasikal, kita duduk di atas kerusi basikal tu lebih daripada 4 jam, ia boleh menyebabkan kanser prostat. Sebab apa? Bila kita duduk terlalu lama, kita punya kedudukan tu membuatkan kita punya bahagian bawah jadi kebas. Untuk aktiviti berbasikal dengan kanser prostat ni dia ada pro and cons dia. Bagi saya kebaikan yang kita dapat kalau kita orang kata bermain basikal ni, of course kita dapat hindari daripada banyak penyakit. Tapi kalau kita orang kata mempunyai masalah dari segi orang kata tempat duduk yang tidak okey ataupun dan sebagainya, dan itu maybe akan berkaitan masalah tu akan berkaitan dengan kanser prostat. Kalau betul mempunyai kaitan antara kanser prostat dengan berbasikal ni, mungkin cara yang terbaik untuk kita hindari adalah dengan membuat fitting pada basikal kita supaya kedudukan semasa kita berkayuh tu adalah selesa dan tidak mendatangkan kecederaan kepada diri kita sendiri. Sejak saya berbasikal ni, saya rasa basikal ni dapat mengurangi risiko sakit. Contoh saya ada kolesterol, darah tinggi, asma. Sekarang saya asma pun dah tak ada, darah tinggi memang dah ni lah. Kolesterol memang apalah sebab berat badan saya pun dah turun banyak sejak saya berbasikal. Itu dia sebahagian daripada mereka pecinta basikal. Tu wajah-wajah biasa di sekeliling awak ya. Siapa yang tengok Instagram saya macam Fariha kenal lah. Okey, itu dia. Saya percaya ramai di antara kita yang sudah pun melakukan aktiviti berbasikal, khususnya lelaki-lelaki lah kan, yang mana mungkin mereka ni nak berbasikal, sudah pastinya mereka inginkan kesihatan. Tapi dari segi pemahaman mereka takut terkena kanser prostat tu. Berbasikal paling lama selalunya berapa jam? Saya kalau misal kata perjalanan jauh tu 2-3 jam lah kan. Tapi ada berhenti-berhenti lah. Tak semestinya naik atas basikal saja kan. Kita nak bincangkan berkenaan dengan sedikit juga pandangan mereka. Adakah mitos atau fakta? Kita nak terus bersama dengan Profesor Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Zainuddin, pakar perunding kanan urologi Pusat Perubatan UKM. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Doktor, kita cakap berkenaan dengan kesan kanser prostat. Tapi kita komen dulu antara pandangan yang diberikan tadi. Ialah ramai yang mengatakan bahawa takut naik basikal takut kena kanser prostat. Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Kalau kita tengok dari segi kedudukan anatomi prostat itu sendiri, dia duduk di dalam. Maknanya duduk di bawah pun di kencing. Jadi memang dia tidak ada kaitan dengan aktiviti berbasikal. Tapi
organ yang kita kena jaga semasa aktiviti berbasikal untuk orang lelaki sebenarnya adalah buah zakar. Sebab itu yang mungkin boleh menimbulkan kecederaan ataupun kesan jangka panjang sekiranya berbasikal. Tapi tidak kanser prostat. Itu sebenarnya orang kata myth ataupun mitos. Lah. Walaupun berbasikal dalam tempoh yang lama. Tidak sama sekali ya. Don't worry. Maknanya boleh continue berbasikal. Saya rasa mungkin juga pemahaman mereka kan berkenaan dengan di mana sebenarnya prostat tu. Okey. Kan. Tak tahu kat mana letaknya. Mungkin doktor boleh tunjukkan secara terperincinya. Okey, saya ada bawa model kan. Hari ni kita nak discuss pasal prostat. Sebenarnya kalau saya boleh angkat kan. Prostat ni sebenarnya ni pundi kencing kita. Jadi dia betul-betul di bawah pundi kencing. Jadi maknanya memang agak jauh lah daripada saddle ke apa ke kan. Dan sebenarnya of course buah zakarnya berada di sini. Jadi prostat ni kalau orang muda dia kecil saja, dia macam almond saja, dia punya walnut aja sebenarnya. Dan dia adalah dalam 25 gram saja. Tetapi apabila seorang tu meningkat umurnya, terutama bila dah menjangkau umur 50-an, prostat ni semakin lama semakin membesar. Itu yang maknanya kita kena bincang dan kita perlu tahu bahawa prostat ni dia tak mengganggu orang muda lah. Dia selalunya akan mengganggu pada umur lebih daripada 50 ke atas. Jadi sebenarnya apa punca sebenarnya kanser prostat ini? Okey. Punca kanser kelenjar prostat ini satu kalau ikut kajian lah kan dia adalah dia sebenarnya mutasi tersendiri. Maknanya kita tak tahu siapa yang akan dapat kanser prostat. Cuma kalau di Amerika Syarikat ataupun di Europe kanser prostat ni dia terkena pada orang-orang yang African American lah kan. Yang tu dia punya baka dia yang menyebabkan kanser prostat tu. Tapi untuk kita di Asia sebenarnya tidak ada. Tetapi dia ada kaitan rapat dengan genetik. Maknanya kalau ayah kita ada kanser prostat, kita ada kemungkinan yang tinggi untuk mendapat kanser prostat. Tidak berkaitan dengan pemakanan, tidak berkaitan dengan habit, tidak ada kaitan dengan sukan, tidak apa. Kayaknya sebab ada pemahaman yang saya baca, anda kata kalau kita ni makan makanan yang berlemak dan juga kita ni kerap merokok pun menyumbang juga untuk kanser prostat ni. Sebenarnya of course itu adalah merupakan faktor risiko untuk kanser secara menyeluruh. Maknanya apa-apalah kanser kolon ke, kanser paru-paru ke semua. Jadi itu adalah orang kata faktor-faktor secara menyeluruh yang boleh mungkin menyebabkan kanser prostat juga. Tapi kalau kira direct punya efek memang tak ada. Maknanya kalau macam tu doktor, kita tak tahu punca. Jadi ini agak mencabar kepada kaum lelaki yang berusia 50 tahun ke atas. Bagaimana untuk kita, pastinya takutlah kan kata kanser kelenjar prostat ni macam mana nak tak tahu punca tapi macam mana kita nak mengatasinya kan bila macam tu mencabar juga. Jadi itu yang kita perlukan orang kata pengetahuan dari sinilah. Maknanya apa yang kita perlu buat apabila kita mencapai umur 50 tahun kan. Tapi sebelum tu saya nak kongsi sikit tentang fakta kanser prostat ni. Kanser prostat di negara kita adalah ketiga tertinggi. Tetapi kalau kita bincang pasal kematian, dia adalah kedua tertinggi. Ini adalah kerana pesakit-pesakit prostat kanser yang datang ke hospital datang pada peringkat yang lewat. Jadi berbalik pada yang Nurul tanya saya tadi, apa yang kita perlu tahu adalah apabila kita berumur 50 ke atas, kita perlu tahu apakah dia tanda-tanda pembesaran kelenjar prostat. Sebab kanser prostat ni dia tak ada tanda yang spesifik. Dia sama saja macam pembesaran kelenjar prostat yang lain tanda-tanda dia. Sebagai contoh tanda-tanda dia yang macam kita tengok di skrin tu, sebab dia di bawah pundi kencing, jadi dia menyebabkan kencing yang tak lawas. Kencing yang orang kata kalau dulu jauh pancutnya, sekarang ni just menitik-menitik aja ataupun slow kan. Yang ketiga perlu meneran. Keempat selalunya bila kencing rasa tak habis. Kemudian start bangun kencing pada waktu malam. Ini kerap adalah merupakan kerap kencing juga. Kerap kencing, kerap bangun kencing di waktu malam. Jadi ini adalah merupakan tanda-tanda awal pembesaran kelenjar prostat. Dan of course untuk tahu sama ada seorang tu ada kanser prostat ke tidak, dia ada ujian saringan yang dipanggil PSA ataupun prostate specific antigen. Jadi untuk orang lelaki yang berumur 50 tahun ke atas, saya galakkan untuk, kita kan selalu pergi medical check up, masukkan ujian PSA ni di dalam ujian darah semasa
medical check up ataupun pemeriksaan. Betul, kesihatan. setujulah tu sebab golong-golongan ni kalau misal kata pergi jumpa doktor, antara yang mereka cek mungkin paras gula, darah dan sebagainya kan, kita tambahkan sikitlah PSA itu. Kolesterol, kena PSA. Saringan tu dia lakukan macam mana doktor? Ambil darah je sebenarnya. Ambil darah saja. Ambil darah je. Tapi apa yang ialah orang ramai perlu tahu juga apa yang berlaku sekiranya PSA itu meningkat. Maknanya PSA ni adalah merupakan satu ujian darah yang sensitif tapi tidak spesifik. Maknanya bukan bermaksud kita ada tinggi PSA, kita ada prostate cancer. Kita ada beberapa jenis lagi ujian yang kita perlu lakukan untuk confirmkan seorang itu mempunyai prostate cancer ataupun tidak. Tapi apa yang paling teruk kalau tadi simptom-simptomnya macam contoh pergi kencing tak lawan sebagainya, yang mungkin dalam fasa yang paling teruk apabila kencing itu mengeluarkan air kencing berdarah. Kencing berdarah. Itu dah tanda yang macam dah tahap yang tinggilah doktor. Ya, betul. Pemahaman doktor tadi, simptomnya dikeluarkan bagi mereka yang mungkin berusia 50 tahun ke atas dan sebagainya. Tetapi anda kata kalau misal kata 20-an, 30-an ni dah ada simptom-simptom tersebut. Kencing tak lawas, kencing tak jauh dan sebagainya. Adakah ianya dikategorikan sebagai tanda-tanda awal untuk mereka ni? Tidak. Kemungkinan besar mereka tidak mengalami masalah prostat pada diri. Sebab kita perlu tengok sebab-sebab lain. Mungkin disebabkan oleh penyempitan saluran kencing ataupun ada satu penyakit yang dikenali sebagai overactive bladder. Selalunya dia kena pada orang yang berumur yang orang kata muda. Overactive bladder maksud dia bladder dia bila ada air kencing nak buang. Bila ada kencing nak buang. Itu yang kadang-kadang pergi ke tandas sampai 10 kali sehari, sampai 20 kali sehari kan. Itu adalah merupakan penyakit overactive bladder tetapi bukan prostat. Prostat akan mula meragam 50 tahun dan ke atas. Ada juga yang bertanya doktor sebab dia kata prostat ni kan. Sebab dia kan membabitkan kelakian kan. Adakah benar kalau melalui ataupun menghidapi kanser kelenjar prostat ini boleh menyebabkan mati pucuk dan sebagainya? Secara directly tidak sebenarnya. Sebab kita tahu fungsi kelenjar prostat ni memang dalam hubungan seksual lelaki kerana dia menyumbang kepada air yang akan menjadi air mani. Tetapi nak kata salah satu tanda kanser kelenjar prostat ni adalah mati pucuk, itu adalah sebenarnya bukan tanda yang sangat common lah sebenarnya. Tidak, dia ada tanda-tanda lain macam kita sebutkan tadi, sama seperti pembesaran prostat, kelenjar prostat yang biasa. Tapi apa yang kita nak bincangkan adalah kita perlu tangkap penyakit ni di peringkat awal. Sebab macam saya bagi tahu tadi, kebanyakan datang sudah tanda-tanda yang lewat. Salah satu tanda yang lewat adalah kelenjar prostat ni, kanser dia merebak pada tulang. Jadi ada juga pesakit-pesakit yang datang sebab sakit pinggang, patah tulang, tiba-tiba kita tengok disebabkan oleh kanser kelenjar prostat sebenarnya. Jadi itu yang kita nak cuba dapatkan di peringkat awal supaya rawatan yang boleh menyembuhkan boleh diberikan kepada penyakit-penyakit pesakit kanser prostat. Kebanyakan yang datang lewat ni doktor, apa alasan mereka? Malu ke bagaimana? Malu selalunya dia orang rasa macam alah ni sebab proses penuaan kan. Adalah disebabkan oleh okeylah kita dah tua, memanglah kita kencing kita expect macam ni slow kan. Sebenarnya itu tidak benar. Sebab even pembesaran kelenjar prostat yang biasa pun kita boleh rawat dengan mudah dengan makan ubat, tak semestinya kita kena operation. Tapi untuk kanser kelenjar prostat peringkat awal memang kena operation sebab kita nak buang kelenjar tu supaya bebas daripada kanser. Nanti kelenjar tu akan datang lagi atau kelenjar tu dah tak ada dah. Memang kalau sekali operation kita melakukan pembedahan di mana kita keluarkan kelenjar tu daripada badan pesakit. Apabila dah melakukan pembedahan di kawasan tersebut, memungkinkah akan berlaku ketidaksuburan di bahagian itu? Okey, sebenarnya indirectly tidak, sebab kesuburan ni bergantung kepada buah zakar. Jadi apabila kita keluarkan kelenjar prostat tu, mungkin air mani tu volume dia mungkin ialah sedikit ataupun dia tidak sepekat dulu tapi tidak menjejaskan kesuburan. Tapi selalunya pesakit-pesakit yang datang untuk mendapatkan rawatan adalah mereka yang berumur 50 ataupun 60 tahun ke atas lah. Jadi mungkin kesuburan ni bukan satu faktor yang penting lagi pada lelaki tersebut. Faktor paras testosteron tu tinggi pun memainkan peranan juga. Betul.
testosteron yang sebenarnya menyebabkan pembesaran kelenjar prostat. Jadi apabila seorang lelaki itu dia expose lama kan, kita orang lelaki semua ada testosteron. Jadi lama-lama kelamaan prostat itu akan membesar disebabkan oleh akibat daripada testosteron. Jadi disebabkan oleh itu ada satu rawatan untuk pesakit kanser prostat yang di peringkat yang advance lah. Maknanya kita dah tak boleh nak buat operation. Kita beri ubat untuk menurunkan paras testosteron di dalam badan. Sebab kanser prostat ni dia hidup disebabkan oleh testosteron. Jadi kita cuba cut off the testosteron dengan memberi satu ubat yang dipanggil anti-androgen. Sebagai pemahaman individu yang mungkin tidak memahami testosteron tu kan. Tak tahu macam mana. Aku ni sebenarnya tinggi ke tak paras itu? Bagaimana doktor nak memahami tentang perkara ini? Okey, sebenarnya of course testosteron ni hormon lelaki. Jadi dia akan memberikan seorang tu sifat-sifat kelakian lah. Maknanya kita ada misai, kita ada pembesaran muscle kan. Jadi untuk kita tahu paras testosteron, kita tak boleh tengok dari segi fizikal. Maknanya kita kena check kita punya testosteron level. Tapi untuk kita tahu testosteron kita ni sudah rendah ataupun tidak, yang juga akan berlaku apabila seorang tu mencecah umur 50-an, adalah dia akan efek apa yang kita panggil libido ataupun nafsu. Nafsu akan mula mengurang apabila testosteron mengurang. Yang kedua, kita selalu merasa letih, kita tak macam vibrant macam dulu apabila kita mengalami masalah kurang testosteron ni. Kadang-kadang kita rasa mengantuk pada masa tengah hari, perut pun dah mula membesar. Itu adalah merupakan tanda-tanda mungkin seorang itu mengalami masalah kekurangan hormon testosteron. Tapi yang penting sekali dari segi libido, dan juga hormon testosteron boleh menyebabkan mati pucuk ataupun erectile dysfunction. Baik. Maknanya kanser ini tidak membabitkan gaya hidup seseorang? Tidak. Tidak ya? Tidak. Ada orang kata disebabkan oleh pemakanan juga kan kanser prostat. Itulah pemakanan ni juga kadang-kadang kalori lah, kita ambil makanan yang tidak sihat. Itu juga adalah merupakan faktor utama yang menyebabkan kanser juga di tempat-tempat yang lain. Bagi mengelakkan kita semua ni daripada terkena kelenjar prostat ni, sebagai orang muda kan, mungkin ada langkah-langkah awal yang mungkin kita boleh praktikkan daripada langkah pencegahan pada awal ni sampai kita berusia 50-an tu. Okey, sebenarnya kita tak boleh nak elak kelenjar prostat ni daripada membesar. Maknanya selagi kita ada hormon testosteron di dalam badan kita, at the end of the day prostat kita akan membesar. Cuma kita perlu tahu tentang simptom-simptom awal supaya kita boleh merawat pembesaran kelenjar prostat ni. Kalau kita bercakap tentang kelenjar prostat yang biasa yang bukan kanser, kita ada ubat-ubatan yang boleh sampai mengecilkan kelenjar prostat tu juga. Tanpa pembedahan lah? Tanpa pembedahan. Jadi kita perlu tahu tanda-tanda awal satu. Dan yang kedua, apabila kita merasa bahawa kita sudah ada tanda-tanda tersebut, datanglah berjumpa dengan doktor supaya rawatan awal boleh diberikan. Jadi apa-apa pun kita cuba nak, orang kata, tangkap pada peringkat yang awal sebelum terlambat. Maknanya kalau 50 dah cecah umur 50 tu teruslah buat pemeriksaan. Teruslah buat pemeriksaan, ambillah PSA, kita boleh buat ultrasound untuk tengok prostat tu besar mana, kita boleh buat ujian air kencing untuk tengok kelajuan. Jadi benda-benda tu simple je sebenarnya, tapi banyak membantu. Kadang-kadang di antara kita yang mungkin tidak berjumpa dengan doktor, satu lagi mungkin mereka rasa malu, satu lagi mungkin mereka rasa tak apalah dah tua, satu lagi mungkin faktor kos. Dari segi faktor kos bagaimana? Sebenarnya ialah masalah-masalah ini sebenarnya dihandle oleh jabatan-jabatan urologi. Jadi sebagaimana yang ialah semua orang tahu, jabatan-jabatan urologi ini ada sahaja di hospital-hospital kerajaan. Dan rawatan-rawatan untuk prostat ini sebenarnya percuma. Jadi tidak perlu risau pasal faktor-faktor keuangan. Jadi maknanya percuma je lah untuk datang ke hospital-hospital kerajaan. Bermula sekarang ini, sesiapa yang mungkin dah berusia 50 tahun dan ke atas, bermula sekarang tak perlu tunggu simptom tak apa kan, nak buat ujian pengesanan awal tu ujian darah saja. Jadi bermula sekarang ini perlu kita tahu tentang bahayanya kanser prostat ni, sebab kita tak nak nanti bila dah jumpa doktor dah tahap 3 dah berbahaya kan. Mengikut pembacaan katanya kalau 60% selalunya datang jumpa pakar dah stage ketiga dan juga keempat. Itu yang selalunya terjadi. Jadi kita nak cuba
ialah di peringkat yang awal, lebih awal yang kan? kita boleh beli rawatan untuk menyembuhkan. Lebih cepat, lagi bagus. Baik. Terima kasih Profesor Datuk Dr. Zulkifli Mohammad Zainuddin, pakar perunding kanan urologi Pusat Perubatan UKM. Terima kasih. Kita harapkan perkongsian hari ini sangat-sangat memberi banyak informasi kepada kaum lelaki. Saya hari ini gembira sangat sebab doktor dah bagi pencerahan, berbasikal tidak menyumbang kepada kanser prostat. Pemahaman itu penting dan juga ilmu yang dikongsikan. Baik. Selepas ini kita akan berehat seketika. Selepas ini kita nak bersama dengan salah seorang pada artis kita ni, seseorang yang bukan berbangsa Melayu tetapi fasih bahasa Melayu dan juga nyanyiannya lagu Melayu pertama, single pertamanya. Semuanya selepas ini di MHI. Episod pertama telah jatuh cinta, bagaikan mimpiku dibelai, tercipta satu mahligai. Episod kedua, percayakan kata, biar ragu kian terasa, namun terus layar leka, makin bertukar makin jelas engkau mendustakan. Tak ingin ku baca lagi apa yang akan terjadi. Engkau lakarkan cinta hanya kaya semata, cuma permainan sementara. Rupa-rupanya di sebalik waktu, semuanya lakonan palsu. Episod ketiga, indah dari rupa, bertopengkan senyuman muka, padam coretan janjinya, makin bertukar ramai, makin jelas engkau mendustakan. Tak ingin ku baca lagi apa yang akan terjadi. Engkau lakarkan cinta hanya kaya semata, cuma permainan sementara. Rupa-rupanya di sebalik waktu, semuanya lakonan palsu. Masa menyetup tirai kasih babak terakhir, selamat tinggal hanyalah yang terucap bibir. Ku tahu kan hadir pengubah baru, kaya ini lebih sempurna tanpaku. Engkau lakarkan cinta sementara.
menitiskan air mata. Okey. Kita kalau duduk sebelah di sebelah Puva. Artis baru terbaik wanita AIM. Ya, Tania. Okey. Tania juga ini single pertama. Single pertama Bahasa Puva. Karya, Karya. Bahasa Melayu Yes. Biasa terkenal dengan lagu Inggeris kan. Okay. Apa yang menyebabkan Puva tampil dengan karya Melayu? Memang dah lama nak ceburi dalam ekosistem Malay market lah sebab memang I suka nyanyi lagu Melayu dari dulu tapi tak dapat rezeki sekarang dapat rezeki bergabung dengan Umar K dia tulis produced a beautiful song karya saya dengar buat kali pertama saya pun macam oh my god this is the song kan sebab dia epic dia punya lyrics pun so beautiful so I kenapa Puva ambil masa yang lama sebab betulnya bila menang tu terus buat lagu kan itulah tak dapat rezeki dulu lama kan. juga kan? Okay. Memang nak ceburilah dalam trying to do a Malay song tapi tak dapat that opportunity dan sekarang this year all out. Okey. Okey. Ni klip videonya. Tadi ramai yang puji cantik. Itulah. Tu buat kat mana ni? Mana? Ni. Oh, okey. Video ni kita shoot kat Puncak Rimba, near Bentong. So I wake up macam pukul 6 and then shooting sampai pukul 6. 12 jam. Banyak scene sebab dia macam different scenes. Sebab lagu pun banyak episod. Episod 2, episod 3. Apa yang mungkin boleh digambarkan menerusi lagu ini? Pemahamannya, ceritanya bagaimana? Okay, actually karya ni is about putus cinta lah. Lagu yang episod pertama dia cantik and then episod kedua you tengok dia punya attitude pun dah tukar. So, you know, just like a love story yang tak ada happy ending. Tapi you feel like okay tak apa. If this love story tak happen pun you know, we move on. You know, there'll be somebody else better, cik. Susah tak nak hati lagu Melayu? Sebab kalau ni nyanyi lagu orang kan? Sorry? Tapi ini lagu sendiri. Susah tak nak hati? At first memang susah, tapi nyanyi lama-lama and I'm like, you know, that song also macam very hooky kan? Dia macam, you nak dengar lagi. So, I was like so into it. Tapi bila peminat-peminat cakap apa, bila tahu macam, wow, Puva buat lagu Melayu. Okey, kawan-kawan I tak sangka I boleh nyanyi lagu Melayu. And then dia tak sangka I macam boleh berlakon dalam music video tu, rambut macam ni lah semualah. Tapi producer I Jibam yang dia kata okey kalau you nak buat music video ni you kena lakon macam ni, boleh tak? Dia bagi I banyak inspiration baring-baring lah. Baring-baring pokok-pokok semua. Ni mungkin your favourite scene kot? Kan? Pokok lah. Ini memang masa hujan? Masa hujan. Hujan tu macam tiba-tiba tak, kita tak expect hujan tu. Oh, ni hujan betul lah? Ya, hujan betul. Hujan betul. Kena pula dengan lagu ni. Kena. So everything happened macam it was meant to happen. So it was such a great experience. Memang I had a good time. Apabila dah menyanyikan lagu Melayu ni, mungkin timbul rasa macam rupanya seronok juga bila kita menyanyikan lagu Melayu ni. Bagaimana, Puva? Ya, memang seronok. You know, I mean, this is my first Malay song. Saya belajar diction dengan Cikgu Syafiq. Memang sebab I nak betul-betul nyanyi ni dengan diction yang betul, menghayati lagu ni sebagai seorang, you know, from urban market. You nak buat Malay song ni, I memang nak buat terbaik. So, banyaklah belajar kat rumah. Diction tu memang tak boleh English lah kan. Puva lepas ni berminat tak kalau ada pertandingan? So, mesti. So 2021 memang nak go all out dengan lagu karya. Hopefully another Malay single. Tak apa ni. Tahu kalau duet ke dengan penyanyi lelaki? Mungkin. It's top secret. Nanti I datang MHI dengan another person buat duet. So, pagi ni pun nyanyi live ya. Dah biasa kan nyanyi di kelab semua. Okey, macam mana kehidupan Puva ketika PKP? Okay. Tengah bosan sekarang sebab masa ni banyak buat show kan, especially towards the end of the year. So tengah fikirlah apa nak buat kan, tapi tak apa sebab kita planning nak next year. So kita just patient lah. Hari tu di Pavali macam mana sambutan? Hari ni this time sambutan tak meriah sangat sebab my auntie passed away. So kita tak celebrate lah kalau ada orang pass away. So kita just within the family and then banyak makan muruku. Oh my god. Tak bawa pula. Tak bawa pula. Sebut dah habis. So muruku tu mesti ada. Kalau celebrate low-key ke, mesti ada. Ya, Puva walaupun urban tapi tetap maruku ya. Mesti. Muruku tu mesti. Okey. Puva asal mana sebenarnya?
Berasal? Okey, sebenarnya I lahir kat Tanjung Karang. Oh, Tanjung Karang. Daripada kecil saya percaya mungkin dah berada dalam komuniti Melayu tu, dari segi percakapan pun jelas juga. Also masa tu I belajar kat Tadika Kemas. I went to Tadika Kemas. Banyak kawan I Melayu. Baju kotak-kotak warna pink. Masa kecil-kecil zaman 80-an you watch music kan. You grew up with Rohana Jalil, so memang it's not unfamiliar for me, and I'm a Malaysian. I should be able to sing and speak in Malay, you know. So dalam klip video ni ada tak Tanjung Karang? Tanjung Karang. Dekat Nama sawah macam ke? Tanjung Karang kan? Dah lama tak pergi Tanjung Karang. Okay, thank you so much. Semoga berjaya karya yang indah ini. I miss you guys again. You have been so warm to me every time I'm here. Thank you. Tapi saya kalau Puva datang sini mesti pakai baju merah. Oh, perasan kan? Kebaya merah. Warna kegemaran merah. Warna tu aku untuk Puva. Okay, all the best ya Puva. Thank you guys. Thank you so much. Jangan lupa Maruku Maruku next time. Okay, next Dah time. tak buat Maruku. Lepas ini ada satu lagi persembahan Puva. Lagu apa? If I Ain't Got You by Alicia Keys. Okay. Baik, terima kasih bersama kami sejak jam 8 pagi tadi. Jaga diri. Besok ni istimewa berkaitan dengan rezeki suara. Suara VO dan sebagainya. Okay, pengisiannya besok kita nak tahu di Malaysia Hari daripada esok hari. Assalamualaikum, jumpa lagi. Puva. Some people live just for the. Some people live just to play the game. Some people live for the power. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within. I've been there before. That life's a ball so full of the superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got it, you, baby. Some people want it all, but I don't want nothing at all, baby. If it ain't you, I just want you. Some people search for a fountain, promises forever young. Some people need 3 dozen roses. That's the only way to prove you love them. Hand me a world on a silver platter, and what good would it be? With no one to share, with no one who truly cares for me, baby. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got it, you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything. Everything means nothing if I ain't got you. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got it, you, baby. Some people